Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran dalam mata pelajaran Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Kita masih lagi dalam pelajaran yang keempat di bawah tajuk Tarjamatul Imam Ibn Amir Syami, biografi bagi Imam Ibn Amir Syami. Yang mana dalam bab ni, dalam pelajaran yang keempat ni, kita akan membincangkan biografi dan manhaj bagi Imam Ibn Amir. Jadi dalam video yang lepas kita dah cerita tentang biografi Imam Ibn Amir. Untuk perhatian kepada pelajar, saya dah betulkan dah tu kunyah bagi Imam Ibn Zakwan. Video lepas lupa nak edit kan. Kunyah bagi Ibn Zakwan tu Abu Amr. Yang lain-lain kita dah cerita dah sebelum ni. Jadi terus masuk manhaj Al-Imam Ibn Amir Syami wa Rawiyai. Babul Basmalah. Bab yang pertama, Babul Basmalah. Bab membaca basmalah di antara dua surah. Dalam bab ni Imam Ibn Amir dia ada beberapa wajah. Yang pertama, isbatul basmalah baina surataini ila baina suratil Anfal wa suratit Taubah. Dia membaca basmalah di antara dua surah kecuali di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Itu bila Imam Ibn Amir dia baca dengan wajah isbat basmalah, maka di antara dua surah dia boleh baca dengan tiga wajah. Kita dah cerita sebelum ni. Dia boleh baca dengan tiga wajah. Iaitu dia sambung semua, sambung akhir surah dengan basmalah dengan awal surah. Yang pertama. Kemudian wajah yang kedua, dia berhenti pada akhir surah, kemudian baca basmalah sambung dengan awal surah. Wajah yang ketiga, dia berhenti semua, dia baca akhir surah, dia berhenti, kemudian baca basmalah, dia berhenti, kemudian dia baca awal surah. Itu pada setiap pada di antara dua surah. Kemudian di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, Imam Ibn Amir dia akan baca tanpa basmalah. Semua qurra sepakat tak ada basmalah di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Jadi di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, dia akan baca dengan tiga wajah juga, iaitu pertama dia waqaf. Dia baca akhir surah Al-Anfal, kemudian dia waqaf, kemudian dia baca awal surah At-Taubah. Kemudian wajah yang kedua, dia akan baca wasal. Dia sambungkan akhir surah At-Taubah dengan akhir surah Al-Anfal, Dia akan sambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Dan wajah yang ketiga, dia akan baca dengan saktah. Baca akhir surah Al-Anfal, saktah, kemudian baca awal surah Taubah. Ini wajah yang pertama. Wajah yang pertama. Wajah yang kedua, dibaca dengan wasal bainas surataini bidunil basmalah. Dia baca wasal pada semua surah dalam Al-Quran tanpa basmalah. Dia baca sambung. Wajah yang ketiga dibaca dengan saktah. Baca saktah pada semua surah, pada semua di antara dua surah dalam Al-Quran. Ini untuk bab basmalah. Seterusnya, Babul Maddi wal Qasr. Bab mad dan qasr.
Kita akan bincang tentang dua mad, iaitu mad al-munfasil dan mad al-muttasil. Dalam kedua-dua mad ni, Imam Ibn Amir dia akan baca dengan tawassut. Tawassut pada mad munfasil dan juga mad muttasil. Ni mudah je lah mad kan. Dibaca 4 harakat dengan tawassut. Okey, yang ketiga, bab ketiga. Babul hamzatain min kalimah. Bab dua hamzah dalam satu kalimah. Bab dua hamzah dalam satu kalimah. Kita tengok Imam Hisham dulu macam mana. Mana dalam bab hamzah dalam dua kalimah ni, dia ada beberapa keadaan. Dia ada beberapa keadaan. Kita tengok keadaan yang pertama. Kedua-dua hamzah berbaris atas. Kedua-dua hamzah baris atas. Kat sini Imam Hisham ada dua wajah. Pertama dia baca tahqiqul hamzati tsaniyati ma'al idkhal. Dia tahqiqkan hamzah yang kedua dengan idkhal. Yang kedua, tashilul hamzati tsaniyati ma'al idkhal. Dia tashilkan hamzah yang kedua ma'al idkhal, dengan idkhal. Dia dalam bab hamzatain min kalimah ni, dia memang cerita pasal hamzah yang kedua. Maksudnya kalau sebut tahqiq ma'al idkhal pun betul. Tahqiqul hamzati tsaniyah ma'al idkhal pun betul. Tu penuh lah. Tapi bila kata tahqiq ma'al idkhal, memang hamzah kedua dah ada tahqiqkan. Sama juga dengan tashilul hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Tashil, kalau kata tashil ma'al idkhal pun betul juga. Sebab dalam bab hamzatain min kalimah ni, kita memang cerita pasal hamzah yang kedua je. Kemudian idkhal tu pula, idkhal memang pada hamzah yang pertama. Idkhal memang hamzah yang pertama. Kita tengok contoh. Kita tengok contoh. A'anzartahum. Jadi untuk wajah yang pertama, tahqiqul hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Dia tahqiqkan hamzah yang pertama dengan idkhal. Jadi Hisham akan baca a'anzartahum. A'anzartahum. Yang wajah yang kedua, tashilul hamzati tsaniyati ma'al idkhal. Dia tashilkan hamzah yang kedua dengan idkhal. Anzartahum. Anzartahum. Beza kalau tahqiq bila tashil kena nak untuk jelas lagi, pelajar kena talaki, kena jumpa guru halaqah, baca dengan guru halaqah. Wajah tahqiq dan juga wajah tashil. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua kasrah. Kemudian keadaan yang ketiga, hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua dhammah. Untuk kedua-dua keadaan ini, Hisham dia akan baca sama wajah dia. Kedua-dua keadaan ni dia boleh baca dengan dua wajah. Bagi Hisham. Yang pertama, dia baca tahqiqul hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Dia tahqiqkan hamzah yang kedua dengan idkhal. Wajah yang kedua, tahqiqul hamzati tsaniyah wa 'adamul idkhal. Dia tahqiqkan hamzah yang kedua dan tanpa idkhal ataupun biduni idkhal pun boleh juga. Adamul idkhal, biduni idkhal. Maksud dia sama. Tahqiq tanpa idkhal. Kita tengok contoh. Ini untuk keadaan yang kedua. Hamzah yang pertama baris atas. Hamzah yang pertama fathah. Hamzah yang kedua kasrah. Dibaca dengan tahqiq ma'al idkhal. Aiza. Kemudian wajah yang kedua tahqiq wa 'adamul idkhal. Aiza. Kemudian keadaan yang ketiga,
Hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua dhammah. Okey, dia akan baca dua wajah juga, sama macam keadaan yang kedua tadi. Wajah yang pertama tahqiq ma'al idkhal. Unabbiukum. Unabbiukum. Kemudian tahqiq wa adamul idkhal. Wajah yang kedua. Unabbiukum. Unabbiukum. Kemudian bagi Ibnu Zakwan pula. Kita masuk Ibnu Zakwan pula. Tadi cerita Hisham. Ibnu Zakwan pula pada ketiga-tiga keadaan. Ketiga-tiga keadaan, hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua pun fathah. Keadaan yang kedua, hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua kasrah. Keadaan yang ketiga, hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua dhammah. Jadi untuk ketiga-tiga keadaan ni, Ibnu Zakwan dia akan baca tahqiq tanpa idkhal. Tahqiqul hamzati tsaniyah wa adamul idkhal. Tahqiq tanpa idkhal. Dia baca macam kita baca. Anzartahum aiza unabbiukum. Harap pelajar jelas. Okey, seterusnya kita masuk babul fathi wal imalah. Bab fathah dan imalah. Maksudnya Ibnu Amir dia ada juga baca fathah dan imalah. Kita tengok. Okey, yang pertama bagi Hisham. Hisham dia akan baca dengan imalah pada 5 tempat ni. Hisham dia akan baca imalah pada 5 tempat ni. Iaitu pada perkataan inah dalam surah Al-Ahzab. Kemudian aniyah dalam surah Al-Ghashiyah. Wa masyarib dalam surah Yasin. Abidun dan abid dalam surah Al-Kafirun. Dia akan imalah huruf alif. Ini. Ni. Wa masyarib. Abidun. Abid. Lagi sekali Ini. Ni. Wa masyarib. Abidun. Abid. Dia akan imalah 5 tempat ini bagi Hisham. Okey, seterusnya Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan dia akan baca imalah pada perkataan jaa dan syaa dalam semua tempat dalam Al-Quran. Asalkan ada perkataan jaa ataupun syaa, Ibnu Zakwan dia akan baca imalah. Contoh, idza jaa nasrullah. Faman syaa dzakarah. Seterusnya Ibnu Zakwan juga dia akan imalah. Saya ingat pula contoh. Dia akan imalah lafaz zada dalam surah Al-Baqarah. Fazadahumullahu marada. Dia akan baca fazidahumullahu marada. Dalam surah Al-Baqarah dia boleh imalah sahaja. Fazidahumullahu marada. Adapun lafaz zada yang selain dalam surah Al-Baqarah, maka Ibnu Zakwan dia boleh baca dengan fathah dan imalah. Dia boleh baca dengan fathah dan imalah. Contoh, selain daripada surah Al-Baqarah, ada banyak tempat. Contohnya, ma zidahum illa nufura. Ma zadahum
illa nufura. Kat situ dia boleh baca dua wajah. Kemudian Ibnu Zakwan juga dia akan baca dengan fathah dan imalah. Dia akan baca fathah dan imalah pada beberapa tempat ni. Okey. Pertama, himarika dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, al-himar dalam surah Al-Jumu'ah. Cuma dalam buku teks dia cerita, dia bagi contoh satu saja. Himar dia ada dua tempat dalam Al-Quran. Dua-dua tempat ni Ibnu Zakwan dia akan baca dengan fathah dan imalah. Himarika dan himarika. Al-himar dan al-himir. Dia boleh baca fathah dan imalah. Kemudian perkataan al-mihrab. Ibnu Zakwan juga dia boleh baca fathah dan imalah pada perkataan al-mihrab. Ada dua tempat. Ada dua tempat dia baca fathah dan imalah. Al-mihrib. Al-mihrab dan al-mihrib. Dia boleh baca dua wajah. Al-mihrab ni dia ada empat tempat. Ada empat tempat. Dalam surah Ali Imran dengan surah Sad ni, dia akan baca dengan fathah dan imalah. Cuma yang penting yang dalam buku teks lah. Yang dalam buku teks dia bagi surah Al-Baqarah, himarika, surah Al-Baqarah. Dia baca fathah dengan imalah. Tapi dia ada lagi satu tempat dalam surah Al-Jumu'ah pun sama. Ibnu Zakwan baca fathah dan imalah juga. Kemudian al-mihrab. Al-mihrab dekat sini dia bagi dalam surah Maryam. Dia bagi dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam tu Ibnu Zakwan dibaca dengan imalah saja. Kalau ikut yang buku teks dia baca fathah dan imalah kan. Dalam fathah dan imalah ni dia fathah dan imalah dalam dua tempat. Kemudian lagi dua tempat tu dibaca dengan imalah sahaja. Iaitu dalam surah Maryam ayat 11. Dan juga surah Ali Imran ayat 39. Surah Maryam ayat 11 dengan surah Ali Imran ayat 39. Cuma untuk mudahkan pelajar-pelajar, kalau ikut berdasarkan buku teks, memadai pelajar-pelajar boleh tahu perkataan saja. Tak perlu sebut ayat, tak perlu sebut surah. Maksudnya ingat perkataan, lafaz dia pun sudah. Dah cukup dah. Dah memadai dah untuk peringkat kita. Lafaz himarika dengan lafaz al-mihrab, Ibnu Zakwan baca fathah dan imalah. Lafaz zada pada surah Baqarah, dia baca, Ibnu Zakwan baca imalah. Lafaz zada pada selain surah Al-Baqarah, Ibnu Zakwan baca fathah dan imalah. Untuk peringkat kita tak tanya detail, minta ayat, minta surah, sebab apa baca, kita tak ada lah. Memadai pelajar-pelajar tahu lafaz dia saja. Cuma kat ni saya buat tambahan lah, sebagai maklumat tambahan lah. Maksudnya al-himar juga Ibnu Zakwan dalam surah Jumu'ah, Ibnu Zakwan baca imalah juga. Kemudian yang dibaca fathah dan imalah dalam surah Ali Imran dan surah Sad. Jadi lepas ni boleh rujuk semula guru masing-masing. Boleh rujuk pada guru halaqah masing-masing. Okey. Habis bab fathah dan imalah. Okey. Seterusnya bab al-waqfu 'alal hams. Bab waqaf pada huruf hamzah bagi Imam Hisham. Bagi Imam Hisham sahaja. Mana Imam Hisham ni bila waqaf pada huruf hamzah, dia akan
dia akan ada beberapa wajah. Okey. Okey. Pertama, huruf hamzah yang berbaris sebelumnya ada huruf mad, huruf mad alif, huruf hamzah yang berbaris sebelumnya ada huruf alif. Sebelumnya ada huruf alif. Kita tengok keadaan yang pertama. Okey. Huruf hamzah yang fathah sebelumnya ada alif. Jadi Hisham dia akan ibdalul hamzah alifan ma'al qasri wat tawassut wal ishba'. Dia akan ibdalkan hamzah tu dengan huruf alif, dia akan ibdalkan hamzah kepada huruf alif dan dibaca dengan 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Al-qasr, tawassut dan ishba'. Contoh untuk qasr, dia akan waqaf dengan was-sama. Kemudian dengan tawassut was-sama. Kemudian dengan isba' was-sama. Dia tak bunyikan hamzah tu sebab hamzah tu dia dah ibdal jadi alif juga. Okey, kemudian keadaan yang kedua iaitu hamzah yang kasrah dan hamzah yang dhammah sebelum dia ada alif. Untuk kedua-dua keadaan ni, Hisham dia akan ibdalkan hamzah kepada alif. Boleh baca dengan qasr, tawassut dan ishba'. Sama macam tadi. Kemudian dia ada wajah tambahan iaitu tashil birraum dengan tawassut dan qasr. Okey, kita tengok contoh bagi hamzah yang kasrah. Hamzah kasrah apabila waqaf situ Hisham dia boleh baca ibdal hamzah kepada alif. Dia ibdal hamzah 2 harakat, ibdal hamzah kemudian baca dengan 2 harakat. Du'a. Kemudian dengan tawassut. Du'a. Kemudian dengan isba'. Du'a. Kemudian dia ada wajah yang keempat pula. Tashil birraum ma'at tawassut. Du'ai. Du'ai. Dia ada bunyi sikit. Kemudian tashil birraum. Wajah yang kelima. Tashil birraum ma'al qasr. Du'ai. Dia tashil, dia kalau tashil du'ai. Tapi sebab dengan raum ni dia bunyi separuh harakat, bunyi sikit je. Jadi i tu bunyi i sikit je. Du'ai. Jadi dengan tawassut du'ai. Dengan qasr du'ai. Dia ada bunyi sikit. Kemudian keadaan yang ketiga, hamzah dhammah sebelum dia alif. Dia juga akan baca dengan ibdalul hamzah dengan qasr, tawassut dan ishba'. Ibdal hamzah dengan qasr as-sufaha. Kemudian dengan tawassut as-sufaha. Kemudian dengan ishba' as-sufaha. Kemudian wajah yang keempat, tashil birraum ma'at tawassut. As-sufaha. Kemudian tashil birraum ma'al qasr. As-sufaha. Bunyi dia sikit je. As-sufaha. Dengan kalau tahqiq as-sufaha'u. Kalau tashil as-sufaha'u. Tapi tashil dengan raum pula dia bunyi sikit lah. As-sufaha'u. Kemudian as-sufaha'u. Sikit je. Untuk sebutan yang lebih jelas, sebutan yang lebih tepat, pelajar-pelajar kena
talaki kena jumpa guru halaqah masing-masing, kena baca, kena dengar, kena sebut betul-betul supaya jelas dan tepat dan faham. Okay? Okay. Sampai sini saja untuk manhaj al-Imam Ibn Amir. InsyaAllah kita akan jumpa pula pada akan datang insyaAllah untuk pelajaran yang baru. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.